Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Syariah Islam. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya Nur Atirah, Umi Umairah, Aina Natasha, Atasha, Fatin Hazwani, Aina Safia, Putri Nurul Natasha, Nur Syahirah dan Nur Khairun Nisa. Okey, untuk pengenalan, dalam agama Islam, membunuh diri bermaksud melakukan perbuatan yang memisahkan roh daripada jasad, dan jenayah ini sering berlaku setiap tahun di seluruh dunia, tidak kira bangsa, agama dan negara. Hadis Sahih Bukhari Muslim juga telah mengesahkan bahawa membunuh diri akan diazab oleh api neraka sama seperti cara kita membunuh diri, seperti mana dinyatakan. Sesiapa membunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam itu akan sentiasa di tangannya, merobek perutnya di dalam neraka selama-lamanya. Dan sesiapa yang meminum racun dan membunuh dirinya, maka dia akan meminumnya di neraka Jahanam selama-lamanya. Sesiapa yang terjun dari tempat tinggi lalu membunuh dirinya, maka dia terjun juga dalam neraka Jahanam berkekalan selama-lamanya. Untuk latar belakang, kes bunuh diri semakin meningkat di Malaysia dan perkara ini sering berlaku di dalam kalangan remaja. Tambahan pula, Timbalan Menteri Kesihatan pernah mengatakan bahawa berlaku peningkatan kes sebanyak 67% dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kes ini didapati berlaku dalam kalangan umur yang produktif, iaitu di antara 19 tahun sehingga 40 tahun. Selain itu, hasil dari penyebaran kes bunuh diri di media sosial telah mewujudkan keinginan untuk membunuh diri sebagai salah satu cara untuk melepaskan diri daripada masalah yang membelenggu mereka. Oleh itu, kes bunuh diri harus dikaji supaya dapat mencari faktor dan jalan penyelesaian agar kes ini dapat dihindari daripada berleluasa di kemudian hari. Berdasarkan permasalahan kajian, terdapat 5 persoalan kajian yang bersesuaian untuk dikaji, iaitu yang pertama, apakah yang menyebabkan berlakunya manusia bertindak mengakhiri kehidupan mereka dengan membunuh diri? Yang kedua, berdasarkan statistik kes bunuh diri di Malaysia, berapakah purata umur yang membunuh diri berserta dengan sebabnya? Yang ketiga, apakah faktor yang berlakunya kes bunuh diri? Yang keempat, bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri dari terjebak dengan jenayah bunuh diri? Yang kelima, apakah perkaitan jenayah bunuh diri dalam Undang-Undang Jenayah Syariah? Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor berlakunya kes bunuh diri, membincangkan perkaitan jenayah bunuh diri dalam Undang-Undang Jenayah Islam dan mencadangkan kaedah atau cara untuk menangani jenayah bunuh diri. Kepentingan kajian ini adalah dilakukan bertujuan untuk mengurangkan masalah bunuh diri yang semakin meningkat di negara ini. Beralih kita kepada bab kedua, iaitu sorotan kajian lepas. Kajian pertama berkaitan maqasid syariah. Maqasid syariah terdiri daripada 3 bahagian, iaitu ad-daruriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Ad-daruriyat membawa maksud perkara yang diperlukan oleh setiap manusia untuk memenuhi tuntutan agama dan kehidupan dunia. Jika tidak dipenuhi, pincanglah kehidupan manusia di dunia dan mendapat siksaan di akhirat. Al-hajiyat pula membawa kepada perkara yang diperlukan oleh manusia untuk memberi keselesaan dan menolak kesulitan dalam kehidupan dan ibadah. Ketiadaannya tidak akan membawa kepada kepincangan hidup seperti daruriyat. At-tahsiyat pula membawa kepada perkara yang diperlukan oleh manusia bagi menambah keselesaan hidup. Ketiadaannya tidak akan membawa kepada kepincangan hidup seperti perkara daruriyat atau hajat, tetapi membawa kepada kehidupan yang keji pada pandangan agama dan manusia. Seterusnya adalah pembahagian Undang-Undang Jenayah Islam. Undang-Undang Jenayah Islam terbahagi kepada 3, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Pertama, hudud.
Dari segi bahasa, ianya membawa maksud pencegahan, manakala dari segi istilah, hudud membawa maksud keseksaan yang bentuknya telah ditetapkan oleh syarak dan dilaksanakan bagi menjaga hak Allah. Kadar hukuman tidak boleh dipinda, dikurangkan ataupun ditambah. Kedua, kisas. Dari segi bahasa, kisas membawa maksud kesalahan dan keseksaan. Manakala dari segi istilah, ia membawa maksud keseksaan yang bentuknya telah ditentukan oleh syarak dan dilaksanakan bagi menjaga kepentingan individu. Ketiga, takzir. Dari segi bahasa, ianya membawa maksud tegahan. Manakala dari segi istilah, ia membawa maksud hukuman yang dikenakan bagi jenayah yang dilakukan terhadap hak Allah dan hak manusia. Dan kadar bagi hukuman tersebut tidak ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Hukuman kepada kesalahan jenayah. Disebabkan oleh kumpulan kami memilih tajuk bunuh diri dan membunuh, maka saya akan menghuraikan tentang hukuman kepada kesalahan jenayah membunuh. Membunuh dapat dikategorikan kepada tiga, iaitu membunuh dengan sengaja, membunuh menyerupai sengaja dan membunuh dengan tidak sengaja. Membunuh dengan sengaja. Jika penjenayah didapati bersalah, hukuman kisas boleh dikenakan ke atasnya. Hakim akan menyerahkan hak kisas ini kepada wali si mati, iaitu wali mangsa. Penjenayah akan dikenakan hukuman bunuh. Membunuh menyerupai sengaja. Ianya dikatakan apabila penjenayah mempunyai niat untuk membunuh tetapi tidak menggunakan sebarang peralatan. Penjenayah akan dikenakan hukuman diat, di mana diat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali atau pewaris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan oleh jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsa. Seterusnya, membunuh dengan tidak sengaja. Penjenayah tiada niat untuk membunuh tetapi menggunakan alat. Hukuman yang dikenakan kepada penjenayah adalah sama seperti hukuman yang dikenakan kepada penjenayah membunuh menyerupai sengaja, iaitu hukuman diat. Beralih kita kepada bab seterusnya, iaitu metodologi. Metodologi kajian. Kumpulan kami telah melaksanakan metodologi kajian jenis perpustakaan. Cara ini adalah terhad dari segi maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian, memandangkan kajian ini hanya bergantung kepada bahan-bahan rujukan dari perpustakaan. Ianya sebuah kajian yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu, termasuklah penemuan kajian secara teori. Kumpulan kami telah merujuk beberapa penulisan yang berkisarkan dengan kajian yang hampir sama dengan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurul Natasha. Jadi hari ini saya akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk analisis dapatan. Dapatan objektif kajian. Kita dapat mengetahui tingkah laku pelajar apabila mereka berniat untuk membunuh diri. Yang pertama, mereka mencederakan diri sendiri. Berdasarkan beberapa sumber, kebanyakan remaja tidak berniat untuk membunuh diri, tetapi hanya ingin mencederakan diri sendiri. Contohnya, mereka menggelar pergelangan tangan. Mencederakan diri sendiri kebanyakannya berlaku kepada kalangan pelajar wanita ataupun golongan wanita. Yang kedua, kemurungan dan sering bersendirian. Niat membunuh diri mempunyai hubungan yang rapat dengan tanda-tanda awal dan simptom-simptom kemurungan seseorang. Rasa putus asa juga berkait rapat dengan tanda-tanda awal kemurungan. Seterusnya, mengkaji kesan bunuh diri terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Kepada diri sendiri, berdosa besar dan diazab di api neraka. Membunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan perintah agama. Kesan untuk orang sekeliling akan menyebabkan perasaan sedih yang amat sukar dilupakan antara ahli keluarga mangsa. Ahli keluarga akan rasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan mereka yang tidak sempat membantu mangsa
apabila mangsa mempunyai masalah sehingga memutuskan untuk membunuh diri. Objektif kajian. Faktor-faktor yang berlakunya kes bunuh diri. Yang pertama, tekanan ekonomi akibat berlakunya pandemik COVID-19. Akibat PKP, rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk keluar rumah kecuali untuk membeli barang-barang keperluan sahaja. Sektor ekonomi amat terjejas sehingga kedai makan, pasar raya dan kilang diarahkan tutup. Rakyat Malaysia juga terpaksa bercuti tanpa gaji. Yang kedua, faktor yang berlaku kes bunuh diri ialah penyakit mental. Gangguan mental kebanyakannya berpunca daripada tekanan melampau. Tekanan melampau boleh berlaku akibat stres di tempat kerja ataupun kerana pembelajaran. Selain itu, faktor-faktor berlakunya kes bunuh diri adalah pengaruh rakan sebaya dan media sosial. Jika salah seorang pelajar menamatkan hidupnya dengan membunuh diri, tidak mustahil pelajar yang lain juga akan terpengaruh dan memutuskan untuk membunuh diri kerana tidak sanggup menahan tekanan demi tekanan setiap hari. Akhir sekali, faktor-faktor yang berlakunya kes bunuh diri ialah penyalahgunaan bahan terlarang. Berurusan dengan isu yang disebabkan oleh penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah dan alkohol akan menyebabkan penagih mencari jalan untuk menghadapi tekanan ini dan biasanya menyebabkan bunuh diri. Hukum bunuh diri dalam Islam. Nyawa manusia bahkan seluruh jiwa dan raganya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia. Nyawa tidak boleh dipisahkan tanpa izin Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud Allah berfirman, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Selain itu, Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang membunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas. Kerana sesungguhnya adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Ayat ini juga menjelaskan bahawa membunuh jiwa termasuk membunuh diri pada asasnya, pada umumnya adalah haram. Kaedah menangani kes bunuh diri. Yang pertama, elakkan diri dari berseorangan. Individu yang menghadapi kemurungan cenderung untuk menyendiri ataupun mengelakkan diri daripada menyertai mana-mana aktiviti kelompok. Keadaan ini tidak membantu mereka untuk keluar daripada kepempu masalah. Yang kedua, sentiasa peka dengan keadaan orang sekeliling. Keluarga dan rakan-rakan mempunyai peranan yang besar dalam mengatasi gejala bunuh diri. Sebagai orang terdekat, kita hendaklah sentiasa peka dan prihatin kepada tanda-tanda awal kemurungan serta perubahan tingkah laku insan tersayang. Yang ketiga, menjauhkan diri dengan orang yang membawa pengaruh negatif. Yang keempat, mendapatkan nasihat daripada doktor psikologi. Dan yang terakhir, mengadakan program dan aktiviti-aktiviti yang boleh disertai oleh semua golongan masyarakat. Sekian, terima kasih. Kini tibalah kita kepada bab terakhir iaitu penutup. Secara kesimpulannya, kes bunuh diri pada masa kini tidak boleh diabaikan, terutamanya apabila ianya melibatkan golongan belia. Golongan ini cenderung untuk membuat keputusan tanpa berfikir baik dan buruk dalam sesuatu perkara tersebut. Kita sebagai sesama umat Islam haruslah memberi tunjuk ajar kepada golongan muda ini betapa seriusnya kesan membunuh diri ke atas diri sendiri. Kita hendaklah sedar bahawa diri ini hanyalah pinjaman daripada Allah sahaja.
kita pasti boleh membantu mengurangkan masalah ini dengan menyadari tanda-tanda awal untuk membunuh diri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.